bunyi sokmo keling nak suruh kita tengok ni. Minta supaya kita minta keampunan. Mana bagi dosa dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala tak ada dah. Jadi bagi paling mahal sekali ialah al-maghfirah, ghufranullah, tak ada dah lebih pada tu. Redha Allah Taala makna kita berjaya melakukan apa yang Allah Taala redha. Kemudian kita tersasul dengan mengerjakan apa yang Allah Taala tegah, dan kita tersasul meninggalkan wajibat. Allah Taala beri peluang kepada kita dia istighfar, taubat istighfar. Jadi dosa, kita berdosa. Dosa ni tidak boleh ni kita nak bawa pergi jumpa dengan Tuhan. Bawa dosa jumpa dengan Tuhan bolehnya. Bolehnya lah. Boleh menyakit ni. Jadi kita kena pelakuh selalu. Salah satu daripada metod dia, cara dia untuk pelakuh dosa di atas dunia ialah istighfar, taubat, maknanya amal-amal soleh, dan juga namanya sabar redha dengan musibah-musibah. Itu atas dunia. Dia terlepas balik sana tak ada dah cara lain melainkan pelakuh dengan api neraka. Tak ada dah ni. Sebab dia sanggup untuk nak masuk neraka dulu, nak pelakuh dosa dia, selekelah. Tapi ni mungkin kena khabar, kena tahu hakikat api neraka tu setara mana ni. Kejahilan tentang hakikat api neraka tu setara mana menyebabkan jadi berani. Allah neraka ni dia, sebab itulah dia ada perkataan-perkataan supaya kita mimpi. Tu apa perkataan itu di waktu bik lagi tu supaya kita rasa rengeng azab api neraka. Kita mimpi nyambak kau gemar ni. Allah lah sekali terap jatuh gaung. Gemar pun minta maaf. Kita jatuh ke hati. Begitu jelah. Maksudnya akhirnya benda yang kita buat tu ni kena seksa dalam neraka tu gitu je ni. Macam mana? Macam dalam mimpi lagu mana ni? Kalau supaya dalam mimpi taklah takut sangat gitu ni. Lagu tu. Dia ada perkataan-perkataan orang tu untuk agama ajar kita agama cara uslub atau metod agama ialah tarik perhatian kita ni. Tarik tutung pimpin dengan wa'ad janji mani Allah Taala. Dia punya aku belakang tolak aku belakang dengan wa'id janji seksa, menakutkan, tahzir, menakut-nakutkan kita. Agama menakut-nakutkan itu ialah cuma daripada ajaran agama. Menakutkan diri kita dengan api neraka. Kalau kita tak boleh takut kepada Tuhan, mana takut kepada api neraka tak apa dah. Jadi kalau kita tak pandai, tak ada skill, tak ada kemahiran untuk takut ke api neraka, sebut api neraka, sebut dosa, tak takut. Tu makna dah pelajaran iman itu sudah terlepas. Sebab itulah ibu bapa yang berjaya mendidik anak lagu mana? Ibu bapa yang berjaya mendidik anak ialah ibu bapa yang berjaya menanam perasaan takut dalam hati dia, dalam hati anak dia, perasaan takut kepada neraka, perasaan temoonok kepada syurga. Itu berjaya. Sebab bila dah ada dah benda ni, asas ini mudahlah nak buat kira ni. Kalau tidak ni kita duk gaya tak leh awal mu pakai gata api neraka ni. Pakai gata mah ni. Makna supaya pakai gata api neraka ni. Pas dia awak budak tu tak panah pun dia kata ni. Beranilah dia kata lagu tu ni. Sebab dia tidak ada tarbiyah iman supaya ni. Sebut neraka pun main-main, tak apalah. Tak apalah syurgawi ke pok demo, pok kawin masuk neraka tak apa ni. Sebab apa dia boleh kata lagu? Sebab dia tak tahu hakikat neraka. Sebab bagi neraka syurga ni bagi rasa. Pahlawan kita tak boleh rasa lagi, tapi itulah nak kepada modalnya ialah iman, makna yakin ni. Sebab dia yakin dia akan beramal dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah maknanya daripada hadis ni, maksudnya ialah nak suruh kita tu rasa malu dengan Nabi ni. Nabi tak ada dosa pun makna Islam. Maksudnya ini ialah nak menganjurkan kita menggalakkan supaya banyak istighfar. Okey, dalam kenyataan lainnya suruh kita memperbanyakkan makna beristighfar. Antara perkara yang sangat memberi manfaat ialah istighfar. Maka perbanyakkan. Banyak mana tak kira istighfar. Sebab kita tentu dah ada dosa. Tapi makna istighfar dia tak boleh nak kambuh, nak cover dosa besar tak boleh. Dia kena bertaubat tu. Tu kaedah agama dah. Kaedah orang panggil makna dalam kaedah. Maknanya dia dosa-dosa kecil, dia sisi dia kecil berbanding dengan taubat. Tapi kita tak tahu makna kita istighfar itu makna ada kita istighfar itu makna dosa-dosa kecil sendiri. Makna kita pun tak ada dia orang panggil kita ni tidak tak ada buat orang panggil kita tidak dia panggil sistem muhasabah kita tu makna tak berapa kemah. Sebab itulah maknanya kita tu tak dapat kesan dosa-dosa kita itu pun setengah daripada taksir kita, kecuaian kita. Maknanya kita tak dapat mengenal pasti dosa. Dia maknanya dia mengenal pasti sesuatu tu dia berdasar kepada benda tu sendiri. Yalah dah benda ni kita tengok, atau berdasar kepada tanda. Adapun kepada orang panggil pencemaran tertentu.
Misalnya orang-orang soleh ni dia boleh kesal dia, aku ni ada dosa ni. Ngapa dia? Hafazah dia jadi berat. Apa? Dia akan baca gitu. Benda bagi kita ni. Kita ni macam kita pakai ayah hitam. Tai ayam mona pun nak nampak jubah kita sebab jubah hitam. Orang pakai jubah putih ni duduk menyandar ni pun nampak dah ni. Orang hati bersih ni macam Imam Syafi'i, su'ul hifzi dia tu qadar yang setara mana, mana tak ingat setara mana, setara iman. Mana ada kelupaan sedikit, dia terasa dia apa ni. Ada pun kita ni kita tak terasa, tidak ada hing dia panggil ni. Maknanya kita ni tak berasa kita ni ada berdosa ataupun banyak dosa. Sebab apa? Sebab memang kita ni banyak dosa dah. Sebab tu kita tahu orang yang putih hatinya bersih ni, seperti kain putih, dia akan terasa dah Tuhan akan atau isyarat daripada Allah Taala ni. Itu dia panggil ismah, semua daripada ismah, penjaga Allah Taala. Kita terasa kita ni banyak, kita takut nak buat tu Tuhan jagalah diri kita ni. Jadi sekarang kita tak berasa kita banyak dosa, itulah dia panggil benda yang sangat merugikan kita. Sebab dalam satu hadis Nabi kata setengah ada 3 perkara, maknanya Nabi sebut dalam kenyataan dalam satu hadis, makna idza aradallahu bi'abdin khairan, nombor 1 sekali mutabaqah dengan hadis yufaqihu fiddin. Hak ni dalam bentuk fi'il madhi, faqahahu fiddin, satu. Yang kedua ialah zahadahu fid dunya. Yang ketiga ialah wa basarahu uyubah. Allah Ta'ala memperlihatkan akan kaiban-kaiban dia. Maksudnya kita perasa kaiban kita. Kita dapat kesal kaiban kita, itu alamat kita ni akan dapat khairan kathirannya, banyak daripada Allah Ta'ala. Mukhalafahnya mana kebalik daripada tu nya, kalau kita tak perasa dosa kita, tak boleh nak terima ni, orang royak nah kesilapan kita, tak boleh nak terima lagi. Itulah alamat celaka lah. Ni. Sebab kalau kita tak mengaku kesilapan kita, kita tidak akan memperbaiki kesilapan kita. Kita tak mengaku kita ni banyak dosa, jadi tak payahlah istighfar banyak-banyak. Tak payahlah buat kebajikan. Ambo banyak dah buat kebajikan. Dia perasa itu semua adalah perasa atazinu minasyaitan. Perhiasan yang dihiaskan dalam hati manusia ni, perasa kata banyak dah amal kebajikan. Jadi bila orang ajak minta tanah dia nak buat lalu, nak teluh kereta sebuah pun tak apa nak buat lalu ni buat kebajikan, dia kata hamba banyak dah buat kebajikan, dia kata. Perasa ni. Duk perasa mana, padahal orang tahu dah dia tu secara mana ni. Masjid tak gaji pergi. Orang tahu dah. Tapi boleh dia kata hamba banyak dah buat kebajikan. Dia perasa dia buat amal kebajikan banyak. Dia perasa dia tak ada salah dengan orang ni. Ada satu orang tu maknanya dia berasa kita berasa kita tak ada buat salah dengan orang. Kita berasa ni. Jadi dia ni maknanya semenjak dia pergi duduk situ, dia beli tanah, dia buat rumah situ. Ada satu balasah tu ni, orang panggil hidup segan mati tak maulah. Dia lagi bercara pergi duduk semula. Jadi buat baik kepada orang kampung, nak ajak orang pakat ni. Baguslah ni. Satu masa dia tu jatuh sakit, yang doktor kata 50-50 ni. Ialah orang sakit ni dia jadi lemah segala. Sebab tu ni syaitan pun boleh menguasai pemikiran pun jadi lemah ni. Tapi saat ni lah guna pelajaran iman tu gunanya nak guna masa ni lah ni. Jadi dia tertubik juga perkataan, dia kata Allah, orang setara hamba pun kena bala sakit lagu ni juga. Dia dah terlupa, dia dah ada pelajaran yang tertinggal lah ni. Sebabnya maknanya hak paling dahsyat kena ujinya para rasul, para nabi. Ada juga dalam tajzib atau fil hadis tu ada sebut satu hadis, idza ahabballaha 'abdan ibtalahu. Itu dah jadi satu orang panggil corak di mana orang yang dekat dengan Tuhan, dia lah bala yang paling banyak. Jadi nak ayat kata dia boleh jadi dia terlupa atau dia jadi tak faham. Jadi dia kena musibah begitu, sakit begitu tu, dia kata Allah. Bermaknanya orang setara dia ni sepatutnya tak kenalah sakit. Moga dia tak ada dia dengan Tuhan, hubungan dengan Tuhan. Moga ni. Dia tu mana orang duk kerja ni menjabat ni, jadi duk cara ke masjid ni. Patut dia ni buat baik belakang orang. Dia tak ada salah, tak ada orang marah ke dia kata. Bila dia kecek begitu, ada lah orang tutup belakangnya. Waktu gini bak tanah begini ada ni. Nak ayatnya kita aja perasa kita ni tak ada salah dengan orang. Jadi kita waktu begitu, bila orang dengar kata bapanya dia kata betul lah ni. Pada zahir nampak dia main gitu. Jadi maknanya jangan perasa kita ni orang panggil tak ada salah dengan orang ni. Tu. Qala musannif rahimahullah taala. Tu. Yang keduanya an Abdullah bin Mas'udin ila akhir, wallahu subhanahu wa taala alamu bisawab. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله الذي نحمده ونستغفره ونعوذ بالله
ومن سيئات أعمالنا فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أما بعد فقال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Mana wakila nah. Tak baca lagi deh. Wakila in yakum min ahlin naqli mursiluhu lihifzihi lil adli. Mursiluhu. Wakila kata kil ni in yakum min ahlin naqli. Ini tafsil kepada ihtijaj bil marasil dengan hadis-hadis mursal. Jadi status hadis mursal, bila kita sebut kata mursal, jadi jumhurul muhaddisin termasuklah al-Imam Syafi'i tidak menerima hadis mursal ni sebagai hujah, tidak buat sebagai hujah ihtijaj. Tapi di sana dia ada tafsir lagi. Tapi tiga orang imam fiqh siapa dia? Sebagaimana mata wahtajamalikum bihi wa Ahmadu kaza Abu Hanifatal Muayyadu. Tiga orang ni hadis mursal ni boleh buat hujah. Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal dia ada dua qaul. Ini adalah salah satu daripada qaul yang diriwayatkan daripada Imam Malik. Imam Malik berhujah dengan hadis mursal. Satu qaul yang lagi yang diriwayatkan oleh qaulun akhar itu diriwayatkan oleh Al-Hakim. Bahasanya Imam Malik tidak buat hujah dengan hadis mursal. Imam Ahmad bin Hanbal pun lagu tu juga ada dua qaul juga yang diriwayatkan daripadanya. Hak banyaknya mengatakan bahasanya Imam Ahmad berhujah dengan hadis mursal. Kemudian sebahagiannya mengatakan Imam Ahmad tidak berhujah dengan hadis mursal. Imam Abu Hanifah tak ada kenyataan bahasanya ada yang mengatakan dia tu ada dua qaul tidak jadi hujah mereka apa boleh buat hujah dengan hadis mursal. Hujah merekanya alasan mereka kerana orang yang adil tidak akan menggugurkan wasitah di antaranya dengan Nabi, melainkan orang yang dia gugur tu ialah adil juga. Tu hujah dia. Kalau wasitah tu tidak adil, mereka pasti tidak akan menggugurkan. Jadi hadis mursal ini ialah maknanya tabi'i marafa' ke hadis kepada Nabi. Jadi bapa hak kumpulan yang tidak terima hadis mursal itu sebagai orang panggil muttasil. Jadi mursal ni mengkotek lah. Mana terputus sanad pada akhir sanadnya itu pada sahabat. Bapa kumpulan ni makna hak majoriti muhaddisinya tak terima kerana ihtimal tabi'in tu bukan ambil daripada sahabat, dia ambil daripada tabi'in akhar. Situ kalau sahabat kulluhum udulun. Okey, itu satu muqarrar dah oleh ulama hadis. Mana as-sahabah ni kulluhum udulun. Sahabat ni semuanya adil belaka. Jadi kalau yang orang panggil di mana terputus anak tu pada sahabat, kalau tidak disebut nama sahabat, tidak menjadi masalah. Sebab semua sahabat tu adalah adil. Sekarang timbul isunya ialah ihtimal. Tabi'in ni dia rafa' hadis kepada Nabi, tak semestinya dia ambil daripada sahabat, dia ambil daripada tabi'in yang lain. Sahabat sendiri pun tidak semestinya ambil daripada Nabi ke? Sahabat ni ada ambil daripada, tak suka kata sahabat kecil, sahabat besar sekalipun. Itu tobik mana hadis mudabbaj. Mudabbah makna dua pipi. Mana saling bertukar hadis. Abu Hurairah bertukar hadis dengan Siti Aisyah. Makna sebab apa? Sebab ada benda Abu Hurairah tidak ada di samping Nabi. Mana? Benda yang berlaku dalam rumah. Jadi Aisyah duk cerita. Kemudian yang berlaku di masjid ke apa? Aisyah tak ada. Abu Hurairah makna wayak kepada tu. Itu maknanya sahabat sendiri pun dia tidak ambil, tidak semua sahabat direct kepada Rasulullah. Kalau kita kata semua sahabat, kalau sahabat tentu direct kepada Rasulullah, salah dah. Supaya kita lah maknanya dia kita mengaji hadis ni kita kena qiyas supaya kehidupan kita lah dalam bab periwayatan dalam bab pemberitaan. Dia panggil naratif Mana dalam bab pemberitaan. Tidak semua orang kampung kita ni dengar kita berkecek Tidak semua orang ada dalam majlis kita, tidak sesuatu perkara itu kadang-kadang adik-beradik kita dia tak ambil daripada kita, dia ambil dari sebab itulah adik-beradik mana ada anak dia bukan ambil daripada ayah dia dia bukan ambil daripada ayah dia ambil daripada orang lain, ambil daripada abang dia sebab dia tak ada dengan ayah dia sangat. Sebab apa?
Misal kita kata anak tok guru ni. Anak tok guru ni adik ni dia kecil lagi. Dia tak kecil cara mana. Umur 3 tahun dia duduk munggah anak tok guru dia tidak menghargai ilmu tok guru tu. Dia tak rasa besar ilmu tok guru ni. Hok rasa besar ilmu tok guru mana? Bodak Sabah nu bodak Sarawak. Dia ritah laut benar ni. Ni anak tok guru. Bukan tok guru tu ayah aku ni. Ayah dia ni. Jadi menyebabkan masa dia kecil-kecil tu dia duduk main gapo ni. Bila ayah dia mati juga barulah dia rasa Allah aku sepatah habuk ilmu aku tak belajar dengan ayah aku. Jadi dia belajar dengan anak murid ayah dia. Tu. Jadi berlaku begitu. Jadi tabi'in tak semestinya ambil daripada sahabat. Yang walau ada ihtimal ambil daripada tabi'in itulah yang menyebabkan itu makna bahaya. Bahaya sebab bila orang panggil kalau ambil daripada tabi'in, kalau tahu tabi'in tu siapa dia tak ada masalah dah. Sekarang benda tu tak tahu tabi'in mana orang mana. Jadi itulah alasan sebab apa mu'zal ataupun jumhur muhaddisin makna tak terima hadis mursal. Jadi wakilah ni adalah hak sani mana Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal wa kaza Abu Hanifah maknanya berhujjah tajah berhujjah dengan hadis mursal. Wakilah kata kil sehubungan dengan hak sani lah. Wakilah kata kil in yakum min ahli naqli mursiluhu, jika adalah dia asal dia in yakun mursiluhu, itu isim yakun. Jika adalah mursilnya, mursil hadis mursal tu. Mursil ni kena kepada rawi, mursal kena kepada hadis. Jadi kalau mursil hadis mursal itu ialah min ahli naqli, tu kil dia. Mana kila tu? Li hifzihi lil adli makna diterima. Maknanya diterimalah hadis mursal tu. Itu ada tafsir. Hak ni hak kil. Kata kil maksudnya tengok dulu hadis mursal ni. Kalau mursilul hadis, mursilul mursal tu. Mursilul mursal, orang menirsalkan hadis mursal tu ialah min ahli naqli, daripada ahli naqal hadis, maka diterimakan akan dia. Ni sebab apa? Li hifzihi, kerana hafazan dia dan juga lil adli dia, dengan adil dia. Lakinnahu ad'afu mimma asnada, akan tetapinya walaupun dia terima hadis mursal ni di atas hukil ni, yani kalau mursil itu ialah ahli naqal, akan tetapi dia lebih dhaif mimma asnada, daripada ma barah hadis yang menisnadkan, yang menisnadkan oleh rawi. Makna isnad ni makna sebut sanad lah. Sebut yang tidak mursal lah. Jadi sebut waraddahu jumhuruhum wa'tumidah, dan meraklah akan kil ini oleh jumhur mereka itu muhaddisin, dan inilah yang wa'tumidah diiktimad, diperpegangkan dia. Kita tengok syarah dia pula. Qala syarihu rahimahullah taala wakila yuhtaju bil mursal. Kata kil dibuat hujah dengan hadis mursal. Qaid dia in yakun min ahli naqli ay khabaru muqaddam an ismi yakun wa huwa mursiluhu, iaitu isim yakun. Mana isim yakun? Mursiluhu. Mursiluhu tu adalah isim yakun muakhar. Jadi min ahli naqli itu khabar yakun muqaddam yang ditakdimkan an ismin yakun, daripada isim yakun. Wahwa, dan iaitu isim yakunnya kepada dia mursiluhu. Tu. Itu biasalah orang panggil nazam syair ni, dia terbalik kuih habis susun. Sebab itulah cara kita mempelajari mata syair ni, kita kena susun atur dia panggil laras bahasa asal dulu. Laras bahasa dia lah asal dulu lagu tu. Barulah kita nampak ni. Tapi kalau orang dah mahir dah gambar ni tak ada gapo dah, tak payah susun mula apa tak apa ni. Pakai yakum mana duduk dia ikut dia ni. Tu. Jadi ni bikasri sin mursil, makna bapa tu jaga dengan bikasri sin, takut baca bagi atas lah mursal. Kerana mursal kena kepada hadis. Ni nak kepada mursilul hadis, rawi hadis tu yang menirsalkan hadis. Ai in yakun mursilul hadisi min ahli naqlih, jika adalah mursilul hadis, orang yang menirsalkan hadis itu daripada ahli naqalnya, naqal hadis, daripada orang ahli naqal hadis, makna rawi, maknanya muhaddis ataupun musnid. Mana misalnya ni Kabni Musayyib, Musayyib Ibnu Musayyib makna Sa'id Ibni Musayyib. Sa'id Ibnu Musayyib dibaca oleh Hijaziyin, baca bagi bawah Musayyib. Al-Iraqiyin baca bagi atas Musayyab. Tapi Sa'id Ibnu Musayyib dia marah, dia tak suka. Dia tak suka orang baca Musayyab ayah dia. Sehingga kan dia kata ni Syayyabani,
Syayyabani mentasyib, mereka katakan syabah mana dia doa kan. Sayyabahumullah. Dia kata lagu tu. Dia tak suka lagi kita baca musayyab. Tapi Al-Iraqi, mu'alif kita Hasan Maksyak ni dia kata Al-Iraqi baca Sa'id ibn Musayyab. Baca bagi atas. Jadi kita tu tak payahlah ni. Lakin hak mana ijazahnya baca musayyib belaka ni. Wa Sya'bi bi fatishin al-Maksyak, baca Sya'bi al-Mu'jamah yang bertitik. Ini ahli naklil hadis ni mana umpamanya? Ibn Musayyib, Sya'bi. Ni boleh diterima hadis mursal dia. Sa'id bin Musayyib dia rafu' hadis kepada Nabi lalu. Qala Rasulullah. Jadi hadis ni hadis apa? Hadis mursal lah. Jadi hadis mursal ni hukum pada dasarnya ialah huk jumhurul muhaddisin adalah munqati'. Maknanya luput syarat, mana tidak muttasil. Mana luput syarat sahih, hadis sahih. Tidak sahih. Tapi bagi huk tiga imam tadi maksudnya muttasil, dia kira muttasil. Dengan alasan tadilah ada disebut dah. Jadi seperti Ibn Musayyib, Sya'bi, ini adalah daripada min ahli naklil hadis. Wa innama tuhja bihi hina idzin, hanya sahaja dibuat hujah dengannya dengan mursal hina idzin, ketika itu. Ketika mana? Ketika adalah mursilul hadis itu min ahli nakli. Apa ketika mursilul hadis itu ialah ahli nakli, maksudnya dia terima, dibuat hujahkan dengan hadis mursal tu. Li hifzihi ay li hifzil mursilihi wa ma'rifatihi. Kerana hafazan mursilnya itu, maknanya dia panggil kewibawaan dari sudut hafazan mursil itu, dan juga ma'rifatihi, dan ma'rifahnya mursil itu. Maknanya pengenalan, makna ilmu mereka tu. Lil adli, dan kerana adil. Itu dia hazah huruf waw. Li hifzihi walil adli. Sepatutnya ada huruf waw, itu dihazafkan. Jadi kerana hafazannya dan juga kerana adil. Ai minal hadis min ghairihi, berbanding daripada orang lainnya. Orang lain daripada mursil, lain daripada adil. Amma idza lam yakun min ahli al-hifzi wal ma'rifati. Adapun apabila adalah mursilul hadis itu bukanlah daripada ahli al-hifzi wal ma'rifah, faqad yuzannu, maka disangkakan mursiluhu tu man laisa bi adlan, disangkakan dia itu orang yang tidak adalah dia tu, man tu mana mursilul hadisan itu dengan adil, akan sebagai adil, mana adil yang sempurna lah. Tu. Jadi kalaulah dia tu bukan ahli nakli ataupun ahli hifzi wal ma'rifati, maka ada ihtimal, ada sangkaan bahasanya dia daripada bukan orang yang adil dengan sebenar-benar adil. Mana haqqa adil, maknanya bi adilin adil, mana adil, mana haqqa adilin, mana sebenar-benar adil. Jadi fayuskituhu, maka oleh kerana dia tu tidak sampai kepada tahap adil yang fayuskituhu, maka dia menggugurkan mursil hadisan itu, dia menggugurkan akan dia akan li zannihi, kerana sangka mursilil hadis ni, kerana sangkaannya sangka mursilil hadis. Jadi oleh kerana dia tu tidak cukup hafaz dan juga adil, maka tersalah pada anggapan dia, zon dia. Jadi sangka dia dia gugurkan itu adalah adil, sebenarnya tidak pun. Itu dah. Sebab tu nak kait dia dengan min ahli nakli. Maksudnya orang yang mantap, dia punya hafazan dan juga adil dia. Jadi kalau orang tidak sebegitu, boleh jadi dia tu duk suka kata adil, orang dia gugurkan tu, kok dia irsalkan hadis tu, pada ada sekali. Tu. Lakinnahu lakinnal hadis al-mursal inda man yuhtajju bihi, akan tetapi hadis mursal di sisi mereka yang man yahtajju bih, mereka yang berhujah dengan yang hadis mursal. Baiklah, ada mana golongan yang tidak terima hadis mursal sebagai hujah, bermakna dia adalah dhaif, kerana tidak muttasil. Ada kumpulan jamaah ulama yang menerima hadis mursal ini sebagai makna hujah. Jadi di sisi orang yang menerima hadis mursal sebagai hujah, tetap saja hadis mursal itu ada afu, lebih lemah. Walaupun makna dia lebih lemah, mimman aminal hadisi alladhi usnida. Baca dengan bina majul. Saat ni baca
Tak nampak, anda tak nampak. Usnida. Yang diisnadkan akan dia, yang diisnad maksudnya yang tidak diisalah, maknanya disebutkan akan rawi, makna sahabat tu. Bi alifil itlaqi usnida tu, alif tu bukan alif tasniyah, alif itlaq tu biasalah dalam syai'an kita. Mabniyan lil majhul. Dibina akan dia bagi majhul, mana usnida bukan asnada dok. Di usnida diisnad akan dia. Maknanya hadis musnad lebih, walau macam mana pun di sisi orang yang terima hadis mursal itu sebagai hadis yang sahih, tetap saja dia lemah berbanding dengan hadis musnad. Tu. Ana baca di atas tu asnada. Dalam mata tu dia tulis asnada. Tapi sen usnida. Keterangan syarihnya ialah usnida. Mana majhul. Ai ittasal mana mabni limad ai ittasala sanadu, itu masuk musnad. Maknanya dia diisnad, dia kerana musnad tu sendiri dia ada tiga salah satu itlaqat. Musnad tu sendiri dia merujuk kepada kitab hadis yang diriwayatkan oleh sahabat-sahabat saja, himpunan jam'ul hadis yang diriwayatkan oleh para sahabat. Itu dihimpunkan dalam satu kitab dinamakan hadis musnad. Satu lagi ialah kitab yang orang panggil menyebutkan sanad-sanad hadis, himpunan hadis-hadis dalam satu kitab yang menyebut sanad-sanad hadis. Maka nama dia kitab musnad lah juga tu. Tetapi musnad yang diistimalkan dalam mustalah hadisnya ialah makna yang lain. Maka hak tu pecah tiga takrif pula, ada tiga pula pandangnya. Yang pertama mengatakan hadis musnad tu ialah hadis marfu', asalkan siapa ke Nabi, tak ada kira putus tak putus. Yang kedua mengatakan muttasil, tak kira siapa ke Nabi kata Nabi, asalkan tak putus. Yang ketiga adalah pandangan yang terkuat, itulah gabungan marfu' dengan muttasil. Itulah hadis musnad. Jadi hadis musnad, hadis yang disebut sanad serta sampai kepada Nabi. Itulah istilah yang digunakan makna musnad di sini. Jadi walau macam mana pun, walaupun diterima ke hadis mursal saat ni, tetap saja hak nisbah kepada orang hak terima hadis mursal itulah dia tetap lebih lemah daripada hadis musnad. Tu. Falam yuhzaf minhu rawin, yang tidak maka tidak dihazafkan daripadanya hadis musnad tu satu rawi pun, khilafan liqaumin, ini bersalah bagi satu kaum daripada satu ngahaisu qalu, sekira-kira dia berkata, tengok dia lagi itulah pemikir orang ni sebab dia tengok lagu lain pula dia cuba dululah cerita hasan sahih tu mana lebih kuat, hadis sahih saja ke hadis hasan sahih? Tirmizi paling banyak dalam kita maknanya sunan Tirmizi paling banyak, lepas daripada hadis disebut hasan sahih ataupun sahih hasan. Jadi itu telah mengelirukan orang panggil pemahaman terhadap makna hadis tu. Sebabnya bila sebut kata hadis sahih, dia bukan hasan. Kalau dia hasan, dia tidak sahih. Sebab macam begitu. Tiba-tiba ada ulama sebut hasan sahih. Maka dengan sebab itu perlu dibincang. Maka ulama hadis masuk juga dalam muqarrar, makna syllabus orang panggil pelajaran mustalahil hadis, untuk memberi keterangan apa murad Tirmizi hasan sahih. Kemudian dia berbahasa pula mana lebih hadis sahih saja-saja dengan hadis hasan sahih. Jadi tengok keadaan kadang-kadang lebih sahih saja, kadang-kadang lebih hasan sahih. Sebab hasan sahih tu dia ada dua pengertian. Jadi sini hak sani mudah kita faham hadis musnad lah lebih kuat daripada hadis mursal. Walaupun dia mau terima hadis kita tu, seorang tu terima hadis mursal, tapi pada pandangan dia tetap lebih hadis musnad. Tapi ada sebahagian daripada ulama hadis dia kata hadis mursal lah lebih kuat daripada hadis musnad. Innal mursala aqwa minal musnadi. Tu dia. Sebab apa? Dia bertitik tolak daripada alasan penerimaan hadis mursal itulah juga istadallu ala zalika, membuat dalil mereka itu. Satu kaum Jadi kaum tu isim mufrad tapi makna jamak. Istadallu, berdalillah mereka itu ala zalika, di atas demikian itu, kaunul mursal aqwa minal musnad sana. Kama fil Fathil Mughis, sebagaimana dalam kitab Fathil Mughis, itulah kitab Sakhawi bi anna man asnada, dengan bahawa orang yang isnad hadis, maksud isnad ni dia tidak gugurkan rawi. Faqad uhalaka. Maknanya uhalak, disebutkan segala perawi, maka kita lah
atas kita lah mana kaji mereka itu. Tu. Jadi bila hadis musnad ni maksudnya rawi itu dia sebut semua orang panggil rawi-rawi ni. Bila sebut maka bergantung atas kita lah nak buat kaji. Kita kena kaji lah. Tu makna dia suruh kepada kita. Mana dia suruh kepada kita untuk kaji ala isnadihi. Mana ahalaka maknanya ala isnadihi di atas isnadnya. Ni. Wan nazaru fi awali ruwatihi dan atau kepada isnad. Wan nazar dan tilik pada kelakuan rawi-rawinya. Wal bahthi anhu dan juga kaji daripada mereka itu ruah tu. Jadi kalau hadis musnad bila dia disebutkan semua rawi itu, maka kita kena buat kaji semua lah. Sekarang kalau hadis mursal bila digugurkan rawi itu, maknanya kerana rawi itu maknanya orang terima tu maksudnya dengan ihtimal dia tu adil. Ni. Maknanya dia dah buat kaji dah orang tu. Mu tak payah buat kaji lah. Tak payah susah payah lah ni. Manusia dah aku kaji dia tentu dah orang adil. Jadi dengan sebab tu hadis mursal tu lebih kuat daripada hadis musnad. Hadis musnad ni tak tahu lagi kita kena buat kaji dulu setara mana. Ada dia ni. Ada hukum mursal saat ni dah adil saat ni dia gugurkan rawi itu bermakna rawi itu adil jugalah. Itu makna huk ungkap bagi huk orang terima hadis mursal tu. Jadi bermaknanya kita tak buat kaji dah, tak perlu buat kaji dah. Rawi yang digugurkan tu. Nama dia pun kita tak tahu. Ni. Sebab orang tu tertuduh adil. Ni, tertuduh maknanya kuat. Tu. Jadi ni wa man arsala ma'al ilmihi wa dinihi wa amanati, mereka yang menirsalkan hadis serta ilmunya, kewibawaan dari sudut ilmu dia. Ni. Dan wadinihi agama dia bukan khianat, wa amanatihi bukan khianat, tidak serupa orang zaman sekarang ni. Tu. Mana orang zaman dulu maknanya orang panggil amanah dia dengan agama ni. Jadi bila dia susuk mana dia tak sebut tu maknanya dia tak sebut tu hak molek, bukan bagi huduh. Tu. Dia nak menyenangkan kita ni. Jadi dengan agama dia nya setara tu kemah molek ni bagusnya ni. Wasiqatihi siqah dia faqad qata'ala ka bi sihhatihi, maka sesungguhnya dia telah memutuskan bagi engkau dengan sahnya hadis itu. Tu dia. Tapi kalau hukm musnad ni maknanya kita lah kena ni. Setara mana dia ni. Tu. Wa kafakan nazaru. Wa kafan nazaru fi dan memadailah akan dikau oleh memandang padanya pada hadis mursal itu. Sebab apa? Sebab seorang yang adil yang menggugurkan rawi itu mana tentu dah rawi itu adil. Nah, dengan sikohnya dia tu setara mahan. Tu tengoklah. Sebab tu ada kaidah tadi bahasanya min ahlil naqli. Tu. Wal awalu mazhabul muhaqqiqin. Yang pertama, mana yang pertama? Yani hadis mursal ad'afu minal musnad, itu adalah mazhab muhaqqiqin. Nah, mazhab yang mempunyai dalil apa saja perkataan mereka tu, makna hujah mereka tu ada dalil, ada nas. Kemudian walil khilafi, tu makna lain daripada muhaqqiq lah. Yang kedua tu walil khilafi faidatun. Baik, apa faedah daripada khilaf ini? Apa faedah? Sebenarnya ada faedah. Faidatun ada satu faedah. Bagi khilaf ini ada satu faedah. Tazharu inda ta'arudi. Zahir ia faedah itu ketika ta'arud. Jadi apa khilaf gapo khilaf siapa dia lebih kuat saat ni? Bahawa dah nisbah kepada orang yang terima hadis mursal sebagai hujah. Hak tolak hadis mursal sebagai hujah. Tak ada gapo dah lah. Tidak ada perbandingnya dah lah. Hak mana lebih kuat? Moga hak tak terima hadis mursal tu bermakna hadis mursal tu dhaif. Jadi tak payahlah banding dengan hadis musnad. Sekarang di sisi man yahtaju bil mursal, jadi yang mana lebih kuat? Musnad ke mursal? Jadi ada dua. Jadi faedah daripada khilaf ni apa dia? Ketika ta'arud. Ketika ta'arud, bila berlaku ta'arud, nombor satu sekali kita kena jamak ke? Kita kena jamak, itu yang pertama, in mungkin. Makna kalau mungkin jamak, kena jamak. Sebab tidak sayugianya dihampurkan suatu hadis itu tanpa diikmalkan akan dia. Kita nak elra saja-saja begitu, tak boleh. Maka kita kena jamak. Seperti itu yang disebut sebagai satu, dia panggil satu nama dia panggil mukhtalaful hadis. Orang mula-mula menghimpunkan mukhtalaful hadis ialah Imam Syafi'i. Dia himpunkan hadis-hadis sahih yang hadis-hadis sama makbul, dan contoh kepada mukhtalaful hadis ialah hadis la adwa wala tiyarata dengan hadis firra minal
majzum firaraka minal asadi. Dua tu bercanggah. Tapi sebenarnya tak bercanggah pun makna dia. Zahir saja bercanggah. Jadi apabila tak boleh nak himpun, situlah nak sebelum tarjih dia kena tengok nasih mansuh dulu. Tengok nasih mansuh. Didahulukan. Bila tidak ada nasih mansuh barulah pergi kepada tarjih. Wujuh tarjih tu banyak, terlalu banyak. Maka salah satu daripadanya ialah ni. Wajah dia. Ni salah satu daripada wajah. Banyak lagi wajah dia. Wujuh tarjih ni banyak. Nak tarjih yang mana? Mana bila dah tak boleh nak impun terpaksa adalah tarjih mana pilih adalah tu. Jadi faedah kepada khilaf ini ialah zahir dia ketika berlaku ta'arud. Jadi kalau tak berlaku ta'arud tak ada gapo macam hadis hasan hadis sahih lah. Sama-sama makbul berlaku Jadi serupa je Tapi apabila berlaku ta'arud, situlah nak kepada hak mana lebih kuat tu. Maksud dia duk royak bapanya, siapa dia lebih kuat? Tak payah royak lah, tak payah bincang, siapa dia lebih kuat? Tidak, ada gunanya juga. Tu. Jadi kalau kita kata, kalau kita malah bos kata, duk kecek bapa hak mana lebih kuat? Dah terima lah tidak. Ada masa kita nak tahu siapa dia lebih kuat. Tidak ada dah jalan malaikat wajah tu. Jadi hak mana lebih kuat? Jadi di sini orang kata hadis musnad lebih kuat daripada hadis mursal hak diterima sana. Jadi hadis itulah hadis yang ma'mul, hadis yang diamalkan. Ya hadis sahih ni tidak semua ma'mul belaka dah. Hadis sahih ni bukan ma'mul belaka, tidak diamalkan belaka, ada orang yang ma'mul, ada yang tidak diamalkan. Mana ketika berlaku ta'arud. Jadi kalau tidak berlaku ta'arud tak ada apalah. Itu dia panggil muhkam. Muhkam itu yang menjadikan ayat Quran pun hunna ummul kitab. Semuanya kena pergi, kena duduk ke muhkam lah. Ayat Quran muhkam dulu. Semua tu kena sakut di situlah. Bila bercanggah dengan muhkam tak kena alih lah. Tu. Kalau Quran agak mana kalau qaid agak qul huwallahu ahad. Itu muhkam. Muhkamnya walam kufan ahad. Tu situ muhkamnya. Mana-mana yang bercanggah tu tak boleh lah. Terpaksalah kena takwil. Tu. Jadi mana wa mahallu fi ma qila idza lam yadhamma ila irsali dha'fun fi ba'di ruwatihi. Tepat kata qabulil mursal ni pada barang yang dikatakan apabila tidak terhimpun kepada irsal ni hadis mursal lah maksud dia. Dha'fun ada dhaif lain pula fi dha'fun akharu. Dhaif lain pula fi ba'di ruwatihi pada setengah daripada ruah-ruah makna rawi-rawinya pula. Dia irsal tu sendirinya hok bagi orang tak terima hadis mursal ni itu dia panggil satu penyakit dah tu. So daripada penyakit hadis tu makna mursal. Tapi bagi orang terima tu tidak panggil penyakit dah. Jadi ni dhaif yang lain pula. Tidak terhimpun makna dhaif yang lain pula pada sebahagian pada rawi. Wa illa fa huwa hina izin aswa'u. Jika tidak jika di sana bi'an makna bi'an kana fi ba'dil ruwati itu makna ada dha'fun yang lain pula hina izin ketika tu maka hadis mursal itu aswa'u terlebih buruk halan isbah kelakuan min musnadi dhaifin jazman daripada hadis musnad yang dhaif. Hadis musnad yang dhaif. Hadis musnad ni ada juga dhaif, adalah dah sebab dhaif itu dia diambil kira bukan saja dia sudut sanad, bukan dari segi matan. Jadi kalau mursal itu dari segi matan, segi sanad. Jadi hadis itu hadis musnad, dia muttasil. Walaupun dia muttasil, dia ada dhaif dari sudut yang lain. Sudut yang lain tu maksudnya ialah orang panggil dari segi ada syaz ke ataupun ada penyakit yang itu. Mana dia dhaif dari selain daripada dalam bab matan. Jazman dengan tidak ada khilaf. Walidha dan kerana inilah kaunul khilafi idza lam yandamma tu. Mana walidha kerana ini kerana al khilaf idza lam yandamma ishtaratu membuat syarat oleh mereka itu orang hok terima hadis mursal tu siqatal mursili siqah mursil tu mursil tu sebab dia terti sakat mursil hadis tu maknanya mata tu makna dia laka terus direct kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mursil tu tak dapat tidak dia kena siqah mursil tu sendiri. Kalau mursil sendiri tu ewek dah tak ada gapo dah
Mursil tu maknanya ewek dah. Makna tiye yang terakhir tu ewek. Jadi dia buat tali holo. Tak seikat tiye hok tengah tu. Gitulah seolah-olahnya. Direct terus kepada Rasulullah. Ya dia sendirinya duk gogek-gogek dah ni. Jawab dia kat tumbel lah. Jadi orang nak irsal tu dia sendiri tu dia kena kuat dah. Ni. Barulah ada orang panggil kepercayaan. Jadi begitulah tafsir dia nya. Jadi bukanlah maknanya makna pakai tutup kemah kemi mursal itu makna tidak. Nah. Maknanya istaru sikata masih wa kaunuhu la yursilu illa, dan keadaan mursil itu dia tidak irsalkan akan hari itu illa anisiqat, malaikat daripada orang yang sikoh juga. Dia ambil daripada orang sikoh juga. Dia tu. Nah. La'annahu anisiqat qalahu kata lagu ni qalahu al-kalam sat ni. Qalahu istaratu siqatal mursilatu. Siapa dia kata lagu ni? Kata lagu ni Ibnu Abdul Bar wa ghairuhu, oleh Ibnu Abdul Bar dan juga orang lainnya, lain daripada Ibnu Abdul Bar. Wa raddahu jumhuruhum wa atumida ila akhir wallahu subhanahu wa ta'ala a'lamu bis-shawab. Allahu akbar.